Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Okay, pada hari ini cikgu nak tunjukkan beberapa contoh aktiviti yang melibatkan perubahan tenaga. Okay. Tenaga yang kita dah tahu tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Tetapi tenaga akan berubah bentuk. Okay. Satu bentuk dia berubah menjadi bentuk yang lain. Okay, kita ambil contoh yang pertama. Okay, lampu suluh. Okay. Lampu suluh ini mendapat tenaga daripada bateri. Okay. Bateri menyimpan tenaga kimia. Apabila kita onkan lampu suluh ini, tenaga kimia dalam bateri ini akan berubah menjadi tenaga elektrik. Okay. Tenaga elektrik akan mengalir melalui wayar ini sampailah ke mentol lampu suluh. Okay. So, bila kita on, mentol lampu suluh akan menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Okay. Jadi perubahan tenaga yang berlaku, tenaga kimia, okay, berubah kepada tenaga elektrik dan berubah kepada tenaga cahaya. Okay. Bagi lampu suluh yang jenis yang lama yang menggunakan mentol neon, tenaga elektrik akan berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Ada dua tenaga yang dihasilkan. Okay. Tenaga cahaya dan tenaga haba. Sebab tu mentol dia, kita on lama, kita pegang mentol dia, kita akan rasa panas. Yang ni LED dia lambat sikit panas. Okay. Haba dia tak banyak. Okay. Alat seterusnya kita tengok radio mini. Okay. Okay, radio ni samalah macam lampu suluh, dia menggunakan ataupun dia mendapat tenaga daripada bateri. Okay. Bateri menyimpan tenaga kimia dan bila kita on, tenaga kimia ditukarkan kepada tenaga elektrik. Sekali lagi, bateri akan tukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik saja. Dia tak tukarkan kepada tenaga-tenaga yang lain. Okay. Tukarkan kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik akan bergerak masuk ke dalam komponen-komponen kat dalam radio ni, komponen elektronik kat dalam radio ni, dan akan menghasilkan tenaga tenaga bunyi dan tenaga cahaya. Dia ada cahaya kat sini kan. Okay. Kalau yang ada skrin tu, dia mesti akan keluarkan tenaga cahaya. Alright. So, daripada tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik, kemudian berubah kepada tenaga bunyi dan tenaga cahaya. Okey, kita tengok alat seterusnya. Pemetik api. Okey. Pemetik api kat dalam ni ada gas. Kita panggil gas lah kan. Gas ialah bahan api fosil. Bahan api fosil menyimpan tenaga kimia. Okey. Tenaga kimia, dan bila kita bakarkan bahan api fosil ni, gas ni, dia akan menghasilkan tenaga cahaya dan tenaga haba. Boleh rasa panas. Jangan kata tenaga api. Api bukan tenaga, bukan bentuk tenaga. Okey, api adalah objek itu. Okey. Yang dihasilkan ialah tenaga cahaya dan tenaga haba. Okey, dan pasangan kepada pemetik api ini sudah tentulah lilin. Okey, lilin, siapa tahu tenaga apa ada kat dalam lilin? Ya betul, tenaga kimia. Okey, bila kita nyalakan lilin ini, tenaga kimia dalam lilin berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Sekali lagi, tadi bahan api fosil pun
dia daripada tenaga kimia berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Okey. Lilin pun sama juga. Baik. Okey, apa lagi? Okey, kita tengok. Bolehlah kan. Charger. Kan, kepala charger telefon. Kalau kita letak saja ke atas meja, ada tenaga apa-apa tak? Tak ada kan? Tak ada lah. Mana ada simpan tenaga apa-apa. Yang cas telefon tu kalau kita cucuk kat belang, on current, on elektrik, barulah dia ada. Lalu je, bukan dia simpan pun. Tapi bila kita letak atas meja, dia tak ada. Tapi kalau cikgu pegang macam ni, apakah tenaga yang charger ni ada? Ya, dia mempunyai tenaga keupayaan, iaitu keupayaan untuk bergerak ke bawah. Kalau kita lepas, boleh tak dia duduk saja di situ? Tak boleh kan? Dia mesti jatuh ke bawah. So bermakna objek ini, kepala charger ni kan, dia mempunyai tenaga keupayaan. Masa cikgu pegang macam ni lah, dia duduk macam ni, dia ada tenaga keupayaan. Dia duduk tergantung macam ni. Okey. Baik, bila cikgu lepaskan, dia akan jatuh ke bawah. Gerak perlahan. Tak bolehlah lepas. Kalau lepas dia laju, tak ada nampak. Okey. Masa dia bergerak ke bawah, objek ini mempunyai tenaga kinetik. Okey, tenaga bergerak. Tenaga sedang bergerak. Tenaga yang ada pada objek yang sedang bergerak. Tenaga kinetik. Semua objek yang sedang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Okey. So dia bergerak daripada tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik. Dan bila dia sampai ke bawah, kan, ke lantai, ke tak kisahlah apa-apa yang cikgu ada meja, agak-agak apakah tenaga yang terhasil? Tengok betul-betul. Okey. Okay, sedia? Okey. Jadi, bila dia sampai ke bawah, dia menghasilkan, objek ini menghasilkan tenaga bunyi. Okey. Daripada tenaga keupayaan, tenaga kinetik dan tenaga bunyi. Itu dia. Itulah perubahan-perubahan tenaga yang berlaku. Okey. Badan kita, tubuh kita memerlukan tenaga untuk kita melakukan kerja-kerja, melakukan tugasan. Dari mana kita dapatkan tenaga? Daripada makanan. Okey, makanan mempunyai tenaga kimia, menyimpan tenaga kimia. Dan bila kita makan, tenaga kimia tadi masuk dalam badan kita, okay, dan ditukarkan kepada tenaga keupayaan. Okay. So, bila dah ada tenaga keupayaan, kita pun ada tenaga untuk melakukan kerja. Okay. Kita boleh buat kerja macam-macam. Okay, bila kita buat kerja, kita bergerak, terhasillah tenaga kinetik masa kita bekerja. Okay. Dan lepas tu macam-macam tenaga lagi lah yang terhasil, kan. Contohnya kalau orang tu ketuk paku, maka terhasillah tenaga bunyi dan sebagainya. Okey. So, untuk aktiviti yang lain, okey, dan juga alatan-alatan yang lain, cikgu nak awak siasat sendiri. Okay, kenal pasti apakah perubahan tenaga yang berlaku apabila kita menjalankan aktiviti ataupun kita menggunakan alat tersebut. Kalau aktiviti ke alat, awak siasat tengok apa dia, apakah perubahan tenaga yang berlaku. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.